Tentera Muslim turut menjerit, "Ya Mansur Hamid! Ya Mansur Hamid!" dan marah ke barisan tentera Quraisy. Sedang kedua-dua pasukan ini sedang bertempur, tiba-tiba terdengar suara misteri yang sangat lantang. "Majulah Haizun! Majulah Haizun!" Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum korang semua. Welcome back to Cengkeh Channel. Salam Ramadan. Jumpa lagi bersama saya Abang Stories dalam slot SC Stories. Apa khabar korang? Diharapkan korang sihat-sihat je selalu ya, di samping keluarga tersayang. Saya ucapkan terima kasih kerana menonton video-video saya dan Akak Cengkeh sebelum ni. Pada video kali ini saya mahu membahaskan tentang suara misteri yang sangat lantang ketika peristiwa Perang Badar. Korang, suara siapa tu sebenarnya? Peristiwa ini merupakan salah satu dari 8 peristiwa besar di bulan Ramadan seperti mana yang saya bahaskan pada video sebelum ni. Okey korang, mungkin korang sudah tahu kan kisah ni kan? Tapi kalau korang nak dengar lagi, nak tambah ilmu lagi, nak tambah pengetahuan lagi, dan yang belum tahu lagi kisah ni, jom, let's go. Seperti mana dalam bulan Ramadan ini, iaitu pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, tentera Islam telah berperang menentang musyrikin di padang pasir yang tandus di kawasan Badar. Badar adalah tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Terkenal dengan periginya, nama kampung ini dikaitkan dengan seorang lelaki yang mula-mula menggali sebuah perigi. Nama lelaki tersebut adalah Badar Ibnu Narain. Ashabi mengatakan bahawa Badar adalah nama sebuah perigi milik seorang lelaki yang dikenali dengan panggilan Badar. Dalam perang Badar, tentera Islam ni tak ramai korang. Hanya seramai 313 orang je yang berperang melawan orang-orang kafir Quraisy dari Mekah. Di mana jumlahnya seramai 1000 orang. Punca peperangan ini adalah kerana dendam kaum musyrikin yang mahu membunuh Nabi Muhammad SAW dan menghapuskan orang Islam. Hal ini disebabkan Nabi Muhammad SAW menyelar agama berhala, iaitu agama nenek moyang mereka. Kaum musyrikin juga mahu menghapuskan orang-orang Islam di Madinah kerana bimbang perdagangan dengan Syam terganggu. Nabi Muhammad SAW menerima khabar berita bahawa kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb selama 40 orang kembali dari berdagang di negeri Syam ke kota Mekah, di mana 313 orang tentera Islam telah memintas kafilah-kafilah tersebut sebelum tiba di Mekah berhampiran telaga kepunyaan Badar. Setelah Abu Sufyan diberitahu tentang kedatangan orang Islam, beliau pergi ke Mekah untuk mendapatkan bantuan. Lebih 1000 orang yang diketuai oleh Abu Jahal telah datang membantu Abu Sufyan. Pertempuran bermula dengan perlawanan perseorangan, iaitu dari pihak Islamnya Sayyidina Ali bin Abi Talib, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ubaidah bin Haris radhiyallahu anhu. Manakala dari pihak Quraisy pula adalah Walid bin Utsbah, Syaibah bin Rabi'ah dan Utsbah bin Rabi'ah. Akhirnya 3 perlawanan dari pihak Quraisy tersebut terbunuh. Selepas itu, kedua-dua pihak memulakan serangan panah terhadap satu sama lain. 2 orang Muslim dan beberapa orang Quraisy telah terbunuh. Sebelum serangan bermula, Rasulullah SAW telah mengeluarkan arahan kepada tentera Islam untuk menyerang dengan senjata jarak jauh dan hanya berhadapan dengan tentera Quraisy dengan senjata tangan apabila mereka mara. Kemudian, baginda mengarahkan untuk menyerang dengan membaling segenggam batu kerikil kepada tentera Makkah yang mungkin perlakuan lazim orang Arab sambil meneriak, "Cacatlah muka itu! Cacatlah muka itu!" Tentera Muslim turut menjerit, "Ya Mansur Hamid! Ya Mansur Hamid!" dan marah ke barisan tentera Quraisy. Sedang kedua-dua pasukan ini sedang bertempur, tiba-tiba terdengar suara misteri yang sangat lantang. "Majulah Haizun! Majulah Haizun!" Itu bukannya suara Rasulullah SAW yang merupakan seorang pemimpin dalam perang Badar tersebut, dan bukan pula suara sahabat-sahabat Nabi maupun dari pihak musuh kafir Quraisy. Jadi, suara siapa sebenarnya tu korang? Suara misteri itu kedengaran bersama dengungan kuda-kuda yang sedang berlari dengan suara yang amat keras sehingga membunuh
musuh yang mendengarnya. Sumber bunyi itu datang dari langit yang dibawa oleh awan yang turun ke bumi. Kemudian, suara itu muncul semula. Kali ini, didengar oleh rakan yang sedang mengejar musuh. Jeritan bergema seolah-olah datang dari seorang penunggang kuda. Majulah Haizun. Majulah Haizun. Para sahabat Nabi sangat terkejut dan mereka menoleh ke belakang dan tertanya, siapakah si penunggang kuda itu bersama kehebatan suara yang sangat lantang? Sebenarnya, tiada sesiapa pun di belakang mereka. Sebaik sahaja para sahabat menoleh saja ke hadapan semula, ternyata musuh-musuh yang di hadapan mereka telah rebah. Musuh terus melarikan diri, di mana pada pandangan mata pasukan tentera Quraisy, jumlah pasukan yang membantu tentera Islam tersebut sangat ramai, di mana jumlah mereka 3 kali ganda daripada tentera Islam. Sangat-sangat ramai. Ini membuatkan seolah-olah pasukan kafir Quraisy berperang dengan pasukan yang begitu besar dan tidak mungkin dikalahkan. Dua orang dari Bani Ghifar menyaksikan peperangan tersebut. Ketika itu mereka masih belum memeluk Islam, namun mereka tidak mengikut mana-mana pihak dalam peperangan tersebut. Mereka berdua ni hanya sekadar mahu menyaksikan peperangan tersebut, dan hanya niat mereka hanya untuk mengambil sisa-sisa selepas dari peperangan tersebut sahaja. Salah seorang daripada mereka berdua menceritakan tentang perang Badar tersebut selepas memeluk agama Islam. Ketika peperangan Badar, aku dan sepupu aku telah mendaki gunung untuk menyaksikan peperangan tersebut. Ketika itu, sedang kami menunggu pasukan tentera manakah yang akan menang, tentera Islam ataupun tentera kafir Quraisy. Ini bertujuan kami boleh mengambil rampasan perang bersama mereka yang akan menang. Tiba-tiba aku terlihat sebuah awan telah mendekati kami, dan awan tersebut aku terdengar suara ringkikan kuda. Aku terdengar suara yang menyeru, majulah Haizun, tetapi sepupu aku tidak mendengarinya. Aku tergamam dan terdiam seketika. Sementara itu, aku hampir mati. Kemudian aku cepat-cepat mengawal diri aku. Rupanya, itu adalah malaikat Jibril. Ya, betul. Suara misteri itu adalah dari pasukan malaikat yang diutuskan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu pasukan tentera Islam. Malaikat Jibril ada dalam pasukan tersebut. Sebenarnya, sebelum perang bermula, Rasulullah SAW ada memberitahu perkara ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam kemah perang, tiba-tiba Nabi mengantuk seketika. Kemudian baginda tersentak dan terkejut. Baginda bersabda, Bergembiralah wahai Abu Bakar. Telah datang kepada kita pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril sudah datang. Dia sudah memegang tali kekang kudanya dengan membawa peralatan perang. Pada pasukan malaikat tersebut diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari langit ketiga. Ketika sahabat Nabi menceritakan pengalaman mereka apabila mendengar suara lantang tersebut ketika menentang pasukan musuh dan menyebabkan pasukan musuh bertempiaran lari. Mendengar penceritaan dari sahabat mereka, Rasulullah mengesahkan apa yang terjadi. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, benar apa yang kamu lihat. Mereka adalah bala tentera, bantuan yang diutuskan Allah Subhanahu Wa Taala dari langit ketiga. Pasukan tentera Islam meraih kemenangan dalam perang Badar. Mereka amat gembira dan bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. 70 orang terbunuh dari pihak musuh termasuk Abu Jahal bin Hisham. Pasukan Islam juga menawan 70 orang termasuk sepupu Rasulullah SAW, iaitu Ukhail bin Abu Talib. Manakala dari pihak tentera Islam syahid 14 orang termasuk Ubaidah bin Haris. Tawanan perang dibahagikan kepada 2 kumpulan. Bagi mereka yang kaya, mesti menebus dengan wang dan kemudian dilepaskan. Bagi banduan yang tidak mampu pula, mereka perlu mengajar, membaca dan menulis kepada
kanak-kanak Islam setiap 10 kanak-kanak. Peristiwa ini telah diterangkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Imam ayat 123. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam perang Badar. Sedang kamu berkeadaan lemah, yakni kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu bersyukur, yakni akan kemenangan itu. Ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman, yakni menguatkan semangat mereka, tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera dari malaikat yang diturunkan, bahkan mencukupi. Dalam pada itu, jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka, yakni musuh, datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat kebenaran dengan jumlah kekuatan yang terbatas dan merendahkan kebatilan. Miskin pun jumlah kekuatannya 3 kali ganda. Dalam peristiwa ini, keimanan kaum muslimin betul-betul diuji. Dengan akidah yang kukuh tersebut merupakan modal untuk meraih kemenangan. Dalam peristiwa ini, akidah umat Islam benar-benar diuji dengan akidah yang kuat yang menjadi asbab kemenangan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pertolongan yang besar bagi kaum muslimin dan berjaya mengalahkan mereka ke atas musuh-musuh Islam. Ini adalah kemenangan pertama yang diraih oleh umat Islam. Peristiwa ini amat diingati oleh umat Islam yang turut serta dalam peperangan tersebut. Salah seorang sahabat Nabi SAW, Abu Usaid Malik bin Rabi'ah, masih mengenangkan peristiwa tersebut. Walau ketika usianya yang sudah lanjut, walaupun beliau sudah buta, beliau menceritakan tentang hebatnya perang Badar dengan begitu takjubnya apabila bala tentera bantuan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Rasulullah berkata, "Seandainya aku ada di bandar ketika ini dan aku masih boleh melihat, pasti aku akan tunjukkan pada kalian tempat para malaikat muncul. Aku tidak bimbang dan tidak mengada-ngada." Masya Allah, pasukan dari langit itu memang wujud. Mereka bukanlah khayalan atau dongeng semata-mata. Peristiwa perang Badar adalah salah satu kisah yang membuktikan keberadaan para malaikat, iaitu pasukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah tersebut membawa hikmah agung agar umat Islam mengimaninya. Jadi, itulah kisah tentang suara misteri yang sangat lantang dalam perang Badar. Semoga kisah ini bermanfaat pada kita semua. Sekiranya ada kekurangan, saya mohon maaf. Yang kurang, khilaf atau keliru itu datangnya daripada saya, dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita bertemu lagi untuk video seterusnya. Salam Ramadan daripada saya. Assalamualaikum.